Sekali lagi, ibu bapa adalah satu unit yang amat penting dalam memastikan kemenjadian sesebuah keluarga. Dalam konteks pendidikan, terutamanya sepanjang pelaksanaan PDPR, sokongan, keprihatinan, dorongan dan motivasi daripada ibu bapa adalah amat diperlukan. Apakah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak sepanjang PDPR berlangsung? Pertama, susun jadual waktu anak-anak dan ibu bapa. Setiap anak dibekalkan dengan jadual waktu PDPR. Jadi, ibu bapa perlu berbincang dan mengambil tahu jadual anak-anak dan kemudian disesuaikan dengan jadual ibu bapa. Misalnya, ketika bekerja dari rumah, ibu bapa perlu menumpukan masa kepada kerja pejabat, memberi tumpuan kepada urusan PDPR anak-anak, menyediakan makanan untuk keluarga dan pelbagai lagi. Manakala, bagi ibu bapa yang bekerja di luar pula, masih perlu mengawal pergerakan dan perilaku anak-anak dengan kerap menghubungi mereka bagi memastikan anak-anak mengikuti kelas PDPR seperti yang dijadualkan. Hal ini kerana ibu bapa hanya dapat turut serta dalam sesi PDPR setelah pulang dari pejabat. Kedua, maklumkan kepada guru dan atau pihak sekolah mengenai kekangan yang dihadapi. Umum mengetahui pelbagai cabaran dihadapi ibu bapa dalam mendepani pandemik ini, baik dari segi keuangan, sosial, psikologi dan lain-lain. Jika sekiranya ada kekangan yang tidak dapat diselesaikan berkaitan PDPR ini, adalah lebih baik ibu bapa memaklumkan kepada guru atau pihak sekolah. Ibu bapa juga disarankan supaya sentiasa bekerjasama dengan para guru dan pihak sekolah bagi memastikan sesi PDPR berjalan lancar. Perlu ada sikap beri dan terima atau give and take, mempunyai sifat empati, memberi masa kepada guru jika guru lewat memberi tugasan atau bahan atau terlambat membalas mesej, bertolak ansur dalam pelbagai perkara dan situasi dan menyokong kaedah PDPR yang digunakan guru. Ketiga, ambil tahu mengenai aspek teknikal dalam PDPR. Pengetahuan dan kemahiran asas berkaitan teknologi PDPR ini bukan hanya penting kepada murid dan guru, malah juga kepada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Suka atau tidak, mahir atau tidak, ibu bapa perlu serba sedikit mengambil tahu akan aspek teknikal ini. Misalnya, pendaftaran akaun Google, mencari mata pelajaran dalam Google Classroom, melayari Cikgu Tiup, mencari bahan di platform D5 atau Digital Educational Learning Initiative Malaysia, sehinggalah kepada penyertaan anak-anak melalui kelas dalam talian dengan cara mengaktifkan mikrofon dan mode video. Keempat, menyediakan ruang pembelajaran yang sesuai. Ada ketikanya guru mengadakan kelas dalam talian menggunakan aplikasi tertentu seperti Google Meet atau Zoom. Jadi, ruang yang sesuai amat perlu bagi membolehkan anak-anak dapat mendengar dan fokus kepada sesi berkenaan dan tidak diganggu oleh bunyi persekitaran. Selain itu, anak-anak juga memerlukan meja dan kerusi yang sesuai dengan fizikal dan menyokong postur badan. Ibu bapa juga perlu pastikan sistem pencahayaan dan pengudaraan yang memuaskan serta alat tulis dan kelengkapan belajar mencukupi. Sebelum mengaktifkan mood video ketika kelas melalui Google Meet, pastikan menutup aurat dan peka dengan apa yang dipaparkan dalam bingkai skrin ini bagi mengelakkan rasa tidak selesa dalam kalangan pengguna lain. Kelima, adab, tata cara dan etika berkomunikasi di media sosial. Kita amat memerlukan media sosial bagi mengetahui keperluan PDPR anak-anak. Misalnya, guru kelas akan menubuhkan kumpulan WhatsApp dan Telegram, mengadakan kelas dalam talian melalui Google Meet dan menyediakan tugasan mengikut kursus melalui Google Classroom. Jadi, berinteraksi dalam media sosial adalah sama seperti interaksi bersemuka yang memerlukan kita tahu mengenai adab, tata cara dan etika yang betul. Misalnya, jika ada soalan yang difikirkan peribadi, sebaiknya bertanya terus kepada guru yang berkenaan, bukannya di dalam medium berkumpulan seperti kumpulan WhatsApp kelas. Elakkan juga bertanya soalan yang sama berulang kali atau memberi komen yang berunsur negatif.
Kesimpulannya, memang kita semua berada dalam situasi yang meletihkan, merimaskan dan menguji kesabaran. Namun, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Pelaksanaan PDPR tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama daripada pelbagai pihak. Justru, semua pihak perlu bersatu hati ketika ini bagi memastikan kemenjadian generasi muda dan kelangsungan sistem pendidikan negara kita.